Ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Kerana dengan izin dan inayah Allah pada pagi ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi nikmat, kita berada pada pagi Sayyidul Ayyam ataupun penghulu segala hari. Ustaz mengajak para jemaah sekalian, tontonan marilah kita sama-sama memberi selawat kepada kekasih kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insya-Allah kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik ganjaran dan kelebihan. Mudah-mudahan kita istiqamah insya-Allah di dalam kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita tergolong daripada golongan yang diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibalaskan dengan sebaik-baik balasan insya-Allah. Alhamdulillah, jelas suara alhamdulillah. Mudah-mudahan perkongsian kita bagi menyambung perbincangan siri kedua, perkara yang membatalkan iman yang disebut dengan syirik. Semalam kita ada sebut 2 hari lepas mengenai perkara membatalkan iman. Bagaimana perkara membatalkan iman yang mana perlu dijelaskan dan perlu difahami supaya memastikan kita tidak termasuk ataupun tergolong daripada iman yang terbatal. Kita tidak termasuk daripada iman yang rosak, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengakibatkan apa yang berlaku para hadirin sekalian, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menolak segala amalan kita, yang menjadi kebimbangan kita para hadirin sekalian. Insya-Allah minta share dulu lagi. Minta share, minta kongsi dulu apa yang kita akan bicarakan pada pagi ini insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian ustaz yang memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Boleh share dulu. Tak share start masuk sekejap lagi insya-Allah, share dulu. Baik, dah siap semua. InsyaAllah kita sambung perbincangan perbahasan kita pada pagi ini. Pada kita bicara yang lalu ataupun pada yang lepas mengenai perkara yang membatalkan iman. Perkara yang membatalkan iman tersebut pada bicara perbahasan lalu, yakni dengan melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu salah satu cara ataupun menyebabkan iman suatu akan rosak. Wal iyazubillah.
Maka hati-hati jangan kita sesekali melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan iman kita selamat, iman kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita tergolong daripada hamba yang benar-benar diberi kejayaan, bukan sekadar hidup di dunia maupun di hari akhirat, insya-Allah. Pada pagi ini kita sambung yang seterusnya pada hadirin hadirat sekalian, ya, yang berkaitan dengan perkara yang membatalkan iman. Yang ada boleh rekod, yang boleh tulis di ruangan komen ataupun buat nota di mana-mana, insya-Allah. Mudah-mudahan yang Ustaz sampaikan ini memberi manfaat pada kita semua, insya-Allah. Dalam masa lebih kurang 40 minit kita akan bicarakan pada pagi ini. Baik, semalam Ustaz ada sebut bagaimana mengenai syirik, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan manusia ataupun hamba dia ni. Di kalangannya ayat ini menyebut manusia. Wa minan nasi man yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ya Allah Taala sebut dalam Al-Quran kan, di antara manusia ada yang mengambil lain daripada Allah Subhanahu wa taala, mengambil beberapa sekutunya, perkongsian, sedangkan mereka itu nak mengasihi seperti mana dia mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Hak ni yang dikatakan tentang dalil sandaran kita betapa ataupun tentang kesyirikan yang tidak dibenarkan oleh agama, yang mana kesyirikan tersebut yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sambung pada pagi ini, sudah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sambung pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala lagi, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun, kata Allah. Nah, fata'ala Allahu amma yusyrikun. Tatkala Allah memberi keduanya, yakni seorang anak yang saleh, kedua-duanya mengadakan sekutu bagi Allah. Pada pemberian Allah pada keduanya maha tinggi daripada apa yang mereka sekutukan. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Ayat 190 suratul A'raf. Ini pun kita ada sebut pada bicara yang lalu, yang ni yang disebut di antara dalil ya Allah Subhanahu wa taala menegah ataupun mencegah daripada menyengutukan ia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hak ni jelas para hadirin sekalian. Jangan ambil mudah tentang syirik. Jangan ambil mudah tentang perkara yang boleh merosakkan. Nah, jangan kita hanya sekadar tidak memikirkan percakapan kita, perbuatan kita. Kita perlu ambil kira. Bermaksud perkataan, percakapan, mesti kita ambil kira dalam sudut dosa pahala, dalam sudut ia ni ada kena mengena tak dengan akidah ataupun dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dia ada kena mengena dan menyebabkan kita berlakunya ataupun tergolong daripada golongan yang syirik, maka minta jauh, minta kita tinggalkan. Jangan sesekali mengambil ia sebagai, orang panggil ambil mudah, tak boleh. Ini di antara larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Taala sebut juga di dalam Al-Quran, para hadirin sekalian. Kita ni dalam Al-Quran ni banyak sangat pengajaran daripada apa yang kita boleh ambil. Sama ada yang berlaku pada umat terdahulu ataupun umat-umat yang terkemudian. Sama ada yang lepas berlaku ataupun yang sedang berlaku ataupun yang akan berlaku. Al-Quran membicarakan para jemaah sekalian. Kita tak boleh nak menafikan Al-Quran sudah berbicara yang begitu, dengan begitu lama tentang kisah-kisah yang akan berlaku.
Tapi malangnya manusia ni tidak mengambil peduli kan. Manusia ni tidak nak mengambil peduli dan mereka tidak nak mengambil pengajaran. Mereka hanya sekadar mendengar tapi mereka tidak mengambil pengajaran. Mereka membaca tapi mereka tidak nak mengambil pengajaran. Hal ini menjadi satu kebimbangan. Sepatutnya kita kena ambil ibrah pengajaran supaya kita tidak nak keterlibatan kita dengan perkara sedemikian dan tergolong daripada orang yang melakukan kesyirikan pada Allah wal-iyazubillah. Hal ini dibimbangi. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita banyak di dalam Al-Quran. Ingatan ini bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala nak memastikan supaya kita ni tidak termasuk daripada orang-orang yang rugi. Bukan sekadar rugi di dunia, tapi rugi di hari akhirat. Rugi di hari akhirat ni para hadirin sekalian, yang mengakibatkan seorang itu dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala wal-iyazubillah. Terhumbannya mereka ke dalam api neraka Allah dan menyebabkan mereka ini tergolong daripada golongan yang rugi. Golongan yang mana termasuk dari kalangan orang-orang yang mendapat balasan yang begitu siksa, azab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni yang perlu kita faham. Di dalam meneruskan kehidupan kita, jangan keterlibatan kita dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, yakni dengan syirik. Baik, di dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala berfirman. Di antaranya dalam surah apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan selalu baca pada hari Jumaat surah Al-Kahfi kan. Al-Kahfi ni adalah satu surah yang menjadi amalan yang mana Nabi SAW kan menyebut dalam satu hadis kan, antara surah yang boleh mengelakkan kamu daripada terkena fitnah, antaranya fitnah Dajjal, yakni dengan membaca suratul Kahfi. Ya, yang merutikan suratul Kahfi itu alhamdulillah, tahniah. Mudah-mudahan tuan-tuan dijauhkan daripada segala fitnah, terhindar daripada segala fitnah yang tidak diingini, daripada fitnah-fitnah yang membawa kepada kerosakan. Kalau kita amalkan, insya-Allah mudah-mudahan dia akan menjadi pendinding dan penyelamat. Apa kata Allah? Rujuk pada suratul Kahfi ayat 100, ayat 110. Kalau tuan-tuan tengok ayat 110, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa dia, rahimakumullah. Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah Ta'ala disebutkan faman kana yarju liqa'a rabbih. Dah, barang siapa yang mengharapkan menemui Tuhannya, yakni Allah. Siapa dia yang mengharap ataupun keinginan nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, ingin bertemu dengan Allah. Dah, bagaimana Allah Ta'ala sebut? Falyamal amalan salihah. Dah, hendaklah ia beramal dengan amalan yang salih. Falyamal amalan salihah, kata Allah. Buatlah amalan salih, amalan yang baik. Dah, amalan salihah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wala yusyrik. Kalimah syirik tu sekali lagi disebut oleh Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, kata Allah. Janganlah ia mempersekutukan Allah. Janganlah ia mensyirikkan Allah. Janganlah ia mensyarikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Kalau kita nak bertemu dengan Allah, maka tak boleh kita nak sesekali mensyirikkan Allah wal-iyazubillah. Kalau tidak, tuan-tuan rahimakumullah, tak ada harapan kita nak bertemu dengan Allah. Tak ada harapan kita untuk memberi ataupun merasai segala nikmat Allah. Tak, yang disebut apa dia? Dimasukkan ke dalam syurga Allah. Kerana kesyirikan kita, rahimakumullah. Hak perlu difahami bagaimana ayat ini sebagai ayat yang memberi benar-benar peringatan kepada kita. Jangan mengambil mudah. Kalau kita betul-betul nak keinginan nak bertemu dengan Allah, jangan syirik kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jangan mensyarikatkan, kerana ia membawa kepada permasalahan dan membawa kepada kerosakan iman.
Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita masuk kepada yang disebut tadi ialah syirik yang disebut dengan syirik besar. Syirik yang disebut dengan syirik akbar. Syirik yang perlu dijaga dan perlu diambil ia sebagai kefahaman yang jelas. Kalau tidak, dia bermasalah para hadirin sekalian, sidang para tontonan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nak tanya boleh masuk di ruangan komen. Boleh komen di ruangan, insya-Allah. Jika ustaz sempat jawab, ustaz jawab insya-Allah. Boleh tanya di ruangan komen. Apa yang tuan-tuan nak bertanya, insya-Allah masuk di ruangan komen. Ustaz akan jawab dan ustaz akan menyantuni insya-Allah sebelum kita menutup sekejap lagi. Baik, kita masuk yang kedua. Syirikul asghar, syirik kecil. Syirik kecil ni pula salah satu syirik. Bukan bermakna bolehlah buat macam tu, tak boleh juga syirik. Tuan jangan hanya melihat yang kecil ni boleh. Tidak. Yang kecil ni pun tak boleh juga. Jangan ambil mudah. Jangan hanya sekadar kita takut yang besar, yang kecil pun takut, rahimakumullah. Jangan kita hanya sekadar memandang benda yang besar, benda yang kecil kita tak peduli. Jangan. Ini berbahaya. Ini yang merosakkan iman hadirin sekalian. Yang membawa kepada kebencian Allah, yang membawa kepada kerosakan keimanan pada Allah, kan? Kita kena hati-hati. Jangan hanya sekadar tengok yang besar-besar je, yang jerung-jerung sahaja. Yang kecil-kecil kita tak peduli. Yang tu pun satu masalah yang akan membawa kepada kerosakan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, mengakibatkan kita akan dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada syirikus asghar ataupun syirik kecil. Syirik kecil ini di antaranya ialah disebut apa dia? Syirik kecil sini boleh tulis di ruangan komen antara disebut apa dia? Syirik asghar ialah syirik kecil, ialah menyekutukan Allah secara tidak langsung. Secara tidak langsung boleh berlaku ataupun mensyirikkan Allah. Secara tidak langsung, para hadirin sekalian, duduk secara tak sedar, rupa-rupanya perbuatan kita itu adalah perbuatan ataupun perkataan kita tadi, perkataan, akwal, af'al, perkataan, perbuatan, akwal, perkataan, af'al, perbuatan. Rupa-rupanya perbuatan kita tadi perbuatan yang boleh membawa kepada syirik. Wal-iyazubillah. Hati-hati. Yang boleh membawa kepada syirik di segi perkataan. Jangan bergurau-gurau, jangan bermain-main dalam masalah-masalah tauhid pada Allah. Jangan kita mengambil mudah dengan benda-benda sedemikian. Nampak rahimakumullah? Jangan hanya sekadar nak bermain-main untuk mengambil perhatian. Jangan. Hati-hati. Bicara di alam akhirat, di alam dunia yang serba moden ni. Serba canggih ni, tanpa sempadan. Ungkapan kena ambil kira dan sepahala. Ungkapan kena ambil kira di sudut benar ataupun tidak, halal ataupun haram. Jangan mudah kita bergurau senda dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan iman. Jangan. Bagaimana yang disebut? Seperti bersumpah selain daripada Allah. Yakni bersumpah dengan nama-nama manusia, bersumpah dengan nama-nama makhluk. Ini pun di antara yang boleh membawa kepada syirik. Jangan bersumpah menggunakan nama-nama lain. Jangan mempermain-mainkan benda macam ni, merosakkan. Merosakkan di sudut keimanan, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati rahimakumullah. Baik. Di antaranya bersumpah dengan nama siapa? Nama-nama para wali. Tak boleh sebut nama manusia. Demi Ustaz Sabah, sesungguhnya aku beribadah kerana Ustaz Sabah. Tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan, dilarang. Demi kerana Allah, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Yang kita sebutkan, inna salati wa nusuki,
Semua itu kita serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk manusia. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terserah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh kita nak bersumpah selain daripada Allah. Itu pun di antara membawa kepada syirik. Kategori sebagai syirik yang tidak sedar. Secara tidak sedar, manusia menggunakan nama manusia dan mereka bersumpah dan menyandarkan kepada manusia. Masya Allah. Tak? Seperti mana menggunakan nama pembesar, pemerintah, pemimpin dan sebagainya, jangan dilarang oleh agama. Sayang pada pemimpin tak salah. Jangan puja dia. Puji kebaikan tak ada masalah. Jangan puja sampai sujud. Kenapa? Sampai sujud mereka, sampai kita hilang kehambaan pada Allah, meletakkan kehambaan pada makhluk. Jangan. Hati-hati. Hadirin hadirat sekalian, hati-hati. Itu tujuan kita belajar sebenarnya. Supaya kita tidak terlibat. Supaya kita tidak terjerumus kepada lembah kebinasaan. Hati-hati di zaman serba, orang kata serba-serbi ni. Di zaman manusia nak cepat. Kalau boleh nak semua ada di hujung jari. Sampai nak cari ilmu pun cari dalam Google. Tidak menghadiri majlis-majlis ilmu, kuliah-kuliah pengajian, mengakibatkan kita akan salah faham. Dia menyebabkan kita terjerumus kepada lembah kerosakan, kebinasaan, mengakibatkan rosaknya iman dan sebagainya. Itu kita kena hati-hati, molek-molek. Jangan kita mengambil mudah dengan perkara ni. Kebimbangan kita terhadap kerosakan kita punya keimanan pada Allah. Yang paling bimbang ialah tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, yang mengakibatkan daripada hasil kita tidak menuntut ilmu dengan cara betul. Hanya mengambil daripada sebahagian-sebahagian dalam Google sahaja, video-video pendek. Kita dengar video-video pendek terus faham dengan cara yang tak betul. Itu kena mengaji dan kena berguru. Innamal ilmu bitta'allum. Disebut ilmu ni dia kena belajar, dia kena berguru, dia kena bertanya. Itu di antara ilmu yang kita akan perolehi. Baik. Faham Seperti mana bersumpah dengan nama-nama pembesar, nama-nama mereka yang suka kepada pemimpin-pemimpin mereka. Mereka bersumpah dengan nama-nama tersebut. Ini membawa kepada kesyirikan secara tak langsung yang kita tak sedar. Nampaknya nak puji manusia, rupa-rupanya boleh rosak iman, rahimakumullah. Jangan, hati-hati dalam ungkapan kita tu. Baik. Sama juga menagungkan daripada keturunan nenek moyang mereka, sampai mereka puja, sampai mereka meletakkan mensyarikatkan dengan Allah. Seumpama meletakkan nenek moyang itu di antara menyamai Allah. Yang ni bahaya. Ini bahaya. Ini boleh merosakkan iman. Sayang pada keturunan nenek moyang tidak salah. Hak salah kita mensyarikatkan dia dengan Allah. Kita menyamai dia dengan Allah. Nampak tuan-tuan? Kita berkongsi dia dengan Allah. Tak boleh. La syarikalah. Tak boleh berkongsi Allah dengan mana-mana makhluk. Tak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala layak bagi dia. Bagi zat, bagi sifat hanya untuk Allah. Tak boleh kita nak menyamai. Ini akidah kita yang betul, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak boleh kita nak mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, menyamai Allah. Tak boleh berkongsinya Allah, tak boleh. Jangan ni benda-benda yang perlu kita kena ambil ia sebagai perhatian yang serius. Yang serius yang perlu kita ambil ia sebagai satu peringatan yang jelas. Baik. Sesungguhnya mengamalkan syirik, yakni mengamalkan syirik sama ada besar ataupun kecil, adalah satu dosa besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat azab pedih di hari akhirat. Di hari akhirat mendapat seksa yang lebih jika tidak meninggalkan kesyirikan, tidak kembali pada Allah, tinggal syirik, bertaubat sebenar-benar taubat, taubat nasuha. Maknanya taubat yang sebenar-benar, rasa bimbang, rasa menyesal,
Rasa takut di atas tindakan perbuatan kita yang lalu melampau, yang menyebabkan kita rasa tak nak dah, ya Allah, aku kepada benda-benda tersebut. Selamatlah ya Allah daripada terkena benda-benda tersebut. Minta. Kerana ada manusia yang boleh jadi syirik kerana kebendaan, kerana sayang pada dunia, kerana sayang pada harta. Tu Allah Ta'ala jelas di dalam Al-Quran. Al-malu wal-banu zinatul hayatid dunya. Harta anak-anak kamu tu adalah perhiasan dunia. Jika kamu tidak mengurusnya dengan baik, jaga dia dengan baik, dia boleh membawa kepada fitnah, membawa kepada kerosakan kamu. Baik. Bagaimana azab pedih bagi mereka yang syirik? Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman sekali lagi, sebagai satu sandaran, sebagai satu hujah kita yang membuktikan syirik ini tidak dibenarkan. Yang membuktikan kesyirikan ini tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilarang oleh Allah secara jelas. Apa kata Allah? Terutamanya dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman, apa kata Allah? Ba'da'uzubillahi minasyaitanir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Suratul Nisa, ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-48. Yang ada boleh tarik dulu dengan komen untuk rujukan tuan-tuan sekalian. Suratul Nisa, ayat yang ke-48. Suratul Nisa, ayat yang ke-48. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' wa man yusyrik billah faqad iftara isman azima, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala apa dia? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni. Okey, jelas. Allah Ta'ala tak mengampuni siapa? Jika dia disekutukan dengan yang lainnya. Allah Ta'ala tidak ampunkan orang yang menyekutukan Allah dengan selainnya, selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak ampun dosa. Dan dia tidak akan mengampuni dosa di kalangan bapa dia, tuan-tuan. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha', kata Allah. Allah Ta'ala juga tidak mengampuni dosa yang kurang daripada itu bagi orang yang dikehendakinya, dikehendaki oleh Allah. Wa man yusyrik billah faqad iftara isman azima. Barang siapa mempersekutukan Allah, kata Allah, sesungguhnya dia telah memperbuat. Apa dia buat? Apa dia, rahimakumullah? Buat di antaranya isman azima. Dia telah melakukan dosa yang besar. Wal iyazubillah. Hati-hati tuan-tuan, jangan buat. Rujuk dalam surah An-Nisa, ayat yang ke-48. Sandaran hujah kita ataupun kekuatan kita yang menjadi teras, tak boleh kita nak menyekutukan Allah. Sehingga Allah Ta'ala bertegas, la yaghfiru an yushraka bih. Aku tak akan mengampunkan orang yang syirik pada aku. Bermaksud, selagi mana seseorang itu melakukan kesyirikan, selagi itulah tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia beramal dengan sebesar bukit sekalipun, walaupun dia buat amalan banyak sekali mana pun, dia tidak akan diampunkan oleh Allah. Hati-hati, ambil peduli. Jangan kita hanya sekadar hanya sekadar apa? Sekadar nak suka-suka, nak sedap-sedap. Jangan tuan-tuan rahimakumullah. Jangan sekadar kita nak main-main, jangan. Kerana ini adalah benda serius. Ini bukan benda main-main. Ini bukan benda boleh gurau-gurau sembang kedai kopi, tidak. Ini bukan benda hak boleh kita sukaria, gurau senda, tak boleh. Ini adalah benda yang jelas daripada Al-Quran, yang perlu kita mengambil ia sebagai satu pengajaran yang benar-benar, pengajaran yang betul-betul, supaya kita tidak nak dan tidak termasuk daripada orang-orang sedemikian yang disebut orang-orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas tuan-tuan. Suratul Nisa, ayat berapa?
ayat 48. Ada masa tuan-tuan balik tengok, ada masa baca, dan mudah-mudahan dia memberi pengajaran dan memberi satu peringatan kepada kita yang jelas apa yang terkandung di dalam Al-Quran ataupun kalam Allah yang Allah Ta'ala membicarakan tentang kemurkaan dia kepada orang yang melakukan syirik ataupun mensyarikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan lagi dalam suratul Ma'idah. Baik, yang ada boleh rekod. Suratul Ma'idah. Al-Quran itu banyak sangat berbicara tentang larangan Allah, terutamanya dosa syirik. Itu kita tak boleh nak ambil mudah lah. Jangan hanya baca tapi tak faham, jangan. Baca biar faham, insya-Allah. Mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah, bukan sekali di dunia, bahkan hari akhirat. Bagaimana Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah apa tuan-tuan rahimakumullah? Suratul Ma'idah. Ayat ke berapa tuan-tuan? Ayat yang ke-72. Nah, taik dulu dengan komen suratul Ma'idah ayat yang ke-72. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimina min ansar. Surah tu Maidah ayat 72. Ada Quran, tengok Quran. Apa dia sebut? Innahu man yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah. Barang siapa maknanya tak kira lah siapa-siapa. Apabila dia mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Maka Allah Ta'ala melarangkan ia, ataupun sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan dia. Mengharamkan siapa? Orang yang menyekutukan Allah tadi, orang mensyarikatkan Allah. Allah Ta'ala mengharamkan dia, antaranya ialah alaihil jannah, mengharamkan dia masuk ke dalam syurga. Wa ma'wahun nar. Apabila larang masuk syurga, tuan-tuan, apa di tempat dia? Dan dia tidak akan dimasukkan ke dalam syurga, maka ia dimasukkan ataupun tinggal di dalam neraka. Wal-iyazubillah. Wa ma liz-zalimina min ansar. Bukan sekadar dia tinggal di dalam neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang apa dia tuan-tuan? Orang-orang yang melakukan kezaliman ataupun orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masuk neraka tak ada pertolongan pula. Memanglah tempat dalam neraka ni tuan-tuan tak ada pertolongan. Syurga tu adalah pertolongan nikmat. Masya Allah, tabarakallah. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala bertegas, jangan sesekali kamu mempersekutukan dia. Jangan juga kamu mensyirikkan dia. Tuan-tuan, haram bagi orang tersebut masuk ke dalam syurga. Wal-iyazubillah. Haram masuk syurga ni tuan-tuan, tak boleh masuk lah. Faham Takutnya rahimakumullah kan. Takut di sudut apa tuan-tuan? Dosa lah. Kerana dosa ni tuan-tuan rahimakumullah adalah satu orang panggil apa dia? Satu perkara yang dibenci oleh Allah. Dosa ni perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala sebut juga dalam Al-Quran ni tuan-tuan, bicara tentang syirik, dia kata apa dia? Dalam suratul Luqman. Suratul Luqman ni Luqmanul Hakim kan. Tuan-tuan pernah dengar kisah Luqmanul Hakim kan? Luqmanul Hakim ni tuan-tuan, Allah Ta'ala menganugerahi dia kehebatan luar biasa. Dia didik anak ni tuan-tuan. Bagaimana didikan dia yang penuh dengan orang panggil apa dia? Penuh dengan keikhlasan ni tuan-tuan. Bagaimana Luqmanul Hakim ni dalam mendidik anak dengan penuh orang panggil
pengharapan untuk melahirkan anak yang soleh. Sehingga bagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, surah Luqman ayat yang ke-13. Kalau para hadirin hadirat sekalian baca dalam Al-Quran, tuan-tuan akan jumpa surah Luqman ayat ke-13. Apa kata Allah? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang mana Allah Ta'ala rakabkan di dalam Al-Quran tu, tuan-tuan. Ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, kata Luqmanul Hakim, janganlah kamu mempersekutukan Allah. La tusyrik billah, jangan kamu mensyarikatkan Allah, berkongsi, menyamai, membuat perumpamaan. Jangan. Ni zaman-zaman hari ni, tuan-tuan, orang suka buat contoh ni kadang-kadang tak kena, tuan-tuan. Dalam bab tauhid, dalam bab akidah, jangan kita bermain-main, buat perumpamaan. Kita mengaji dalam bab tauhid, laisa kamislihi syai'. Tak, dia tidak menyerupai dengan sesuatu. Jangan. Jangan kita menjirim, menjisimkan Allah. Jangan. Kalau kita mengaku diri kita sebagai kepercayaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana yang disebut dalam Al-Quran ini dalam surah Luqman? Jangan kamu syirik, wahai anakku, kata Luqmanul Hakim. Inna syirka la zulmun azim. Hak ni jelas dalam Al-Quran ni, tuan-tuan. Ada apa dia? Sesungguhnya mensyarikatkan, mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah adalah suatu kezaliman yang besar. Jelaskan? Ini sandaran, ini hujah, ini di antara kekuatan, ini pegangan kita. Ini bukan benda main-main, tuan-tuan. Ustaz ulang sekali lagi. Ini bukan benda gurau main-main. Bukan sembah warung, tuan-tuan. Bukan sembah kedai kopi, tidak. Ini masalah syirik. Jangan. Jangan kita mudah-mudah di akhir zaman ni, tuan-tuan. Pesan pada anak kita, keluarga kita, sanak saudara, kawan-kawan. Jangan mudah-mudah bermain-main, tuan-tuan. Benda-benda yang membawa kepada kerosakan. Bukan sekadar Al-Quran sebagai sandaran, sebagai penguat kita, tetapi hadis Rasulullah SAW. Nah, hadis Nabi ni sebagai satu melengkapkan, orang panggil apa dia, nak menguatkan lagi, menjadi hujah dalil untuk memastikan supaya manusia tadi berpegang, tidak ada keraguan. Jangan kita ada sanksi lagi, jangan kita ada perasaan, betul ke ni? Tidak, jangan. Jangan. Merosakkan iman seseorang itu apabila ada perasaan tidak yakin, tidak percaya, tidak ada sifat takut dengan peringatan Allah. Tak boleh. Orang beriman ni, tuan-tuan, sifat dia apa dia? Allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini sifat orang beriman. Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kan? Bagaimana mereka ni dalam keadaan mendengar ayat-ayat Allah, peringatan daripada Allah, sama ada benda tu daripada penkhabaran umat terdahulu, tu umat akan datang ataupun terkini. Bagaimana dalam keadaan dia dalam keadaan gemetar, jilat qulubuhum, dalam keadaan dia rasa takut apabila mendengar ayat-ayat tentang diazab mereka di dalam neraka dengan begitu lama. Di antaranya mereka yang melakukan kesyirikan pada Allah, dan mereka takut, rahimakumullah, takut mereka terkena wal-iyazubillah, supaya mereka ini dalam keadaan mengambil peringatan. Ini orang beriman. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sifat mereka juga ni, tuan-tuan. Apabila dengar peringatan daripada Allah, bukan sekadar mereka gemetar hati takut, tuan-tuan. Dalam masa yang sama, mereka juga dalam keadaan akan ditambahkan iman oleh Allah. Dan zadatuhum imana. Bertambah keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, hadis ni hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, sebagai satu sandaran, tuan-tuan, sandaran kuat bagi kita ni umat Nabi berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, betul, akidah yang diyakini, akidah yang boleh dipercayai, akidah yang menolak segala fahaman-fahaman lain.
Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW dalam hadis, "Man mata la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah wa man mata yushriku bihi syai'a dakhala an-nar." Atau kama qala Nabi, rawahul Muslim. Man mata la yushrik billahi syai'a dakhala al-jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mati tadi perihal macam mana? Mati dalam keadaan la yushrik billah, mati dalam keadaan tidak syirik pada Allah. Masya Allah, tabarakallah, hebat kan? Apa janji daripada Nabi? Dakhalal jannah, maka ia akan dimasukkan ke dalam syurga. Masya Allah, ini nikmat tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam syurga. Saya dan tuan-tuan sekalian umat Nabi SAW. Kemudian Nabi sebut apa dah? Wa man mata yushrik bihi syai'a. Siapa dia yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, wal iyazubillah, minta jauh tuan-tuan wal iyazubillah, minta jauh. Wa man mata yushriku bihi syai'a, siapa dia yang mati dalam keadaan syirik pada Allah, wal iyazubillah, dakhalan nar. Masya Allah, tabarakallah. Apa Allah Ta'ala sebut? Nescaya ia akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah. Jelas. Ni hadis Nabi ni tuan-tuan Ini hadis Nabi, peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Nabi sebut, barang siapa yang mana mati dalam keadaan syirik, menyekutukan, orang panggil berkosinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ada suasa lain, ada makhluk lain, ada hebatnya lain, tidak meletakkan kehebatan Allah, tidak meletakkan kekuasaan Allah, tidak yakin dengan janji Allah, yakin dengan manusia pun ada. Masya Allah, tabarakallah. Hati-hati tuan-tuan tuan-tuan, waliyazubillah, takut sangat kan. Tu kalau kita bicara tentang fitnah-fitnah akhir zaman ni, tuan-tuan, yang membimbangkan kita. Bila mana manusia yang mengekali kejahilan, manusia mengekali dengan kebatilan, manusia suka dengan hiburan melalaikan, manusia tidak takut dengan peringatan Allah, manusia tidak nak mengambil pengajaran daripada tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ia sebagai peringatan. Tak ada tuan-tuan. Kadang-kadang itulah yang membimbangkan kita. Nampak tuan-tuan, apabila kita ni tidak nak mengambil sebenar-benar peringatan, mengakibatkan kita tuan-tuan tergulung daripada orang yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana Allah Ta'ala murka ni tuan-tuan, kita tak boleh nak gambarlah tuan-tuan kemurkaan Allah ni. Betapa dahsyatnya kemurkaan Allah. Tak boleh kita nak bicara dah tuan-tuan kedahsyatan kemurkaan Allah ni. Ia adalah satu, orang panggil apa dia, sebenar-benar, seburuk-buruk dah kemurkaan Allah. Di tempat syirik ni tuan-tuan, hati-hati. Jangan kita mengambil mudah. Dah menuntutlah ilmu tuan-tuan. Ya, carilah ilmu tuan-tuan. Bergurulah dengan orang-orang yang soleh tuan-tuan. Mudah-mudahan kita ni terselamat tuan-tuan. Mudah-mudahan kita tidak terhindar ataupun tidak terkena dengan fitnah. Hindar diri kita daripada fitnah. Ya, kita doa selepas pada sembahyang kan. Sebelum kita bagi salam, kita doa. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada fitnah hidup dan mati. Wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Jauhkan kami juga daripada fitnah masihid dajjal. Hak ni kita paling takut, rahimakumullah. Duduk di akhir zaman ni, zaman yang penuh dengan mencabar dan zaman fitnah ni kan. Jadi tuan-tuan jadi kita berhenti setakat tu dulu pada pagi ni. Hampir 40 minit dah kita berbicara pada hari Sayyidul Ayyam. Pesanan Ustaz tuan-tuan rahimakumullah, banyakkan selawat pada Rasulullah SAW, banyakkan selawat pada Nabi Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tuan-tuan kita boleh syafaat, mudah-mudahan kita boleh pertolongan dan atau boleh jaminan daripada Nabi SAW. Dan Nabi sabda dalam satu hadis kan, "Masalla alayya marrah sallallahu alaihi asyar." Para siapa berselawat ke atasku dengan satu selawat, Allah para malaikatnya berselawat dengan 10 kali selawat. Ini di antara yang disebut dengan ganjaran. Tak rugi tuan, tak rugi orang yang selawat pada Nabi. Yang kedua, nak banyakkan sedekah pada hari Jumaat ni tuan-tuan.
Pada hari Jumaat ni tuan-tuan, kita nak memperbanyakkan amalan. Datang masjid kawal Adam awal, duduk sedekah iktikaf buat tahiyatul masjid. Jangan lupa ada duit sikit sedekah. Tak, sedekah ni dia tak perlu banyak tuan-tuan ni. Buat sekadar orang panggil keikhlasan kita. Kita buat dengan penuh keikhlasan, pengharapan pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan diberi oleh Allah pertolongan. Waktu Nabi sebut dalam satu hadis apa dia? Ahabbul a'mal ila Allah azza wa jalla adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala antaranya ialah adwamuha, istiqamah, konsisten, wa in qalla, walaupun sedikit. Tuan-tuan bagilah, yang penting tuan-tuan istiqamah. Yang penting tuan-tuan ikhlas, walaupun sedikit dengan nilainya besar di sisi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara benda yang perlu kita mengambil ia sebagai satu, orang panggil apa dia, pengajaran dan ibrah untuk kita meneruskan kehidupan kita ni dalam keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi cukuplah sekadar tu pada pagi ni. Terima kasih kepada tuan-tuan semua, para tontonan yang menonton pada pagi ni. Walaupun dengan kesibukan kerja, tuan-tuan boleh bersama dengan Ustaz. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan sambung lagi perbincangan, perbahasan. InsyaAllah kita jumpa pada masa akan datang. Ustaz mohon keampunan. Marilah sama-sama kita memohon keampunan pada Allah. Mudah-mudahan dosa kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita mengaminkan, menutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim minal nabiyyin was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.